Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, minggu depan kita dah bersemuka guys. Tapi kita bersemuka, kita jumpa dalam bulan puasa, dalam Ramadan. So, minggu depan kita dah puasa guys. Okay, so untuk minggu ni adalah minggu terakhir PDPR kita. Okay, walau bagaimanapun, walaupun dia minggu terakhir, tetapi korang jangan lupa untuk study. Okay, so kita teruskan kelas kita pada hari ini. Okay, kelas kita sambungan untuk tajuk mikroorganisma. Okay, kalau minggu lepas kita dah belajar jenis-jenis mikroorganisma. Ada berapa? Ada 5. Okay, ada 5 jenis mikroorganisma yang bermula daripada apa? Yang bermula daripada apa yang awak belajar? Kita jenis-jenis mikroorganisma ada 5 jenis. Okay, salah satu adalah apa? Kulat. Okay, fungi, bakteria, alga, protozoa dan virus. Okay, kita ada 5 jenis mikroorganisma. Dan juga kita juga telah belajar macam mana kesan pertumbuhan mikroorganisma kalau dia berada di tempat yang kotor. Okay, kita ada buat satu penerangan mengenai eksperimen yang menggunakan piring pantry. Okay, so hari ini kita sambung. Okay, kita sambung lagi subtopik yang seterusnya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Faktor dia. So jadi mikroorganisma ni dia suka berada di tempat macam mana? So kita nak tahulah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi kita akan share screen. Okey. Kita tengok apa faktor dia mikroorganisma ni. Bakteria ke, protozoa ke, dia suka membiak di kawasan yang macam mana? Dia suka tumbuh di kawasan yang macam mana? So kita tengok. Okay. So kita tengok. Okay, sambungan yang minggu lepas. Okay. So kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay. Jadi cuba awak fikirkan sejenak. Fikir. Okay, korang kat rumah ada peti sejuk tak? Mesti ada kan? Mesti ada. Untuk apa? Untuk apa peti sejuk? Untuk apa peti sejuk? Sebab kita nak meletakkan bahan-bahan mentah supaya dia lambat rosak. Okay, so kenapa? Kenapa perlunya ada peti sejuk? Kenapa? So mengapakah makanan ni disimpan dalam peti sejuk? Kenapa tidak letak dalam almari biasa? Kenapa? Apakah faktor dia? Mestilah faktor suhu. Faktor suhu. Sebab apa faktor suhu? Sebab mikroorganisma, especially bakteria, dia tak suka berada di tempat yang sejuk. Adakah dia mati? Dia tak mati. Cuma dia tak suka tempat sejuk. Dia akan senyap gitu. Okey. Lepas tu kita tengok pula. Okey. So ini gambar pesakit ini berada di dalam hospital, di dalam ward hospital. Okey, kalau biasa masuk hospital, kan, biasa, especially dalam dewan bedah, bilik bedah. Okey, dalam bilik bedah, adakah dia panas? Tak. Dia dalam keadaan yang sejuk. Kan? So mengapakah hospital sangat sejuk? Mengapakah ward hospital sangat sejuk? Sebab apa? Kalaulah dalam wad tu panas, lagilah pesakit itu cepat sakit ataupun lambatlah untuk pulih. Kan? Sebab bakteria berada di kawasan yang lembap, jadi dia kena sejukkan. Jadi tidaklah terlampau aktif mikroorganisma itu. So jangan ingat suka-suka hati je sebab dia dalam wad hospital tu sejuk. So dia ada sebab sebenarnya. Okey. So kita tengok lagi satu situasi. Okey. Mengapakah air dididihkan dahulu sebelum diminum? Maksudnya
Kenapa kita masuk dulu air? Buat apa kita kena masuk dulu air? Untuk apa? Katalah kalau kita tak masak air, apa yang ada di dalam air itu? Yes, ada kuman. Okay, maksudnya dia ada bakteria, mungkin dia ada protozoa, kan? Mungkinlah dia ada virus, mungkin ada alga, mungkin ada kulat. Jadi kita kena didihkan dahulu sebelum diminum untuk membunuh mikroorganisma supaya kita selamat untuk minum air. Okey, so kita tengok yang ni pula. Okey, dalam situasi ini, okey, baju. Okey, baju, pakaian. Okey, pakaian ini dijemur di dalam rumah. Agak-agak kalau kita jemur dalam rumah ni, agak-agaklah dia cepat kering ke tak? Tak kan? Jadi kalaulah dalam rumah, kalau kita jemur baju, jemur pakaian dalam rumah, lama-lama apa? Lama-lama baju ini, lama-lama dia akan berbau sedikit apaklah, apa? Tak, dia pun tak sedap. So tidak sesuai lah, kita kena jemur di kawasan yang panas. Sebab kenapa dia bau apok sebenarnya? Maksud dia bau apok tu, maksud dia bakteria sudah pun menyerang pakaian awak tu. Jadi sebab dia bau apok. Disebabkan oleh tindakan mikroorganisma, sebab bakteria, kulat semua tu dia suka berada di kawasan yang lembab. That's why lah dia lama-lama baju kita bau busuk. Kalau busuk tu apa kan? Kita kena basuh sekali lagi. Okay. Alright. So kita tengok satu lagi situasi. Okay. Next situasi adalah tangan. Kenapa kita perlu membasuh tangan? Okay. Pada zaman COVID-19 ni, kita sangat digalakkan untuk membasuh tangan. Kenapa? Kenapa? Mestilah untuk membunuh kuman, membunuh bakteria, okay, supaya tidak menjangkiti orang lain. Okay, tengok pula gigi. Alamak, gigi dia karaknya. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa gigi dia jadi lagu tu? Kenapa? Ada hitam-hitam dekat situ. Kenapa? Kenapa? So mengapakah kita perlu menggosok gigi dengan menggunakan ubat gigi? Kenapa kita perlu gosok gigi? Kalau kita tak gosok gigi, mulut kita akan dipenuhi oleh bakteria. Okey, kulat, semua ada kuman dalam mulut kita kalau kita tak basuh. Kalau kita tak gosok gigi. Jadi kita kena menggosok gigi untuk membunuh bakteria. Kena rajinlah gosok gigi, buat tak rongok. Kan, jadi lagu tu. Apa yang hitam sebenarnya? Pada hitam kawasan hitam tu adalah kulat. Itulah kulat sebenarnya. Dia duduk celah-celah kawasan tu sebab kita tak gosok gigi. Okey. So yang ni pula. Okey, yang ni pula. Okey, so semua ini, apa yang berlaku ini, semuanya adalah berkaitan dengan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kita ada berapa faktor yang mempengaruhi organisma? Ada berapa faktor? Ada berapa faktor? Okey, so situasi-situasi tadi, okey, yang teacher bagi tahu tadi, okey, yang itu tidak perlulah awak salin dalam buku nota, tidak perlu. Cuma teacher nak apa? Teacher nak relate, teacher nak hubung kait benda tu dengan pertumbuhan organisma. So ada berapakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Ada berapa ya? Ada berapa ya? Ada 4, ada 5, ada 6. So inilah yang kita akan tengok. Okey. So faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ada berapa? Okey. Faktor yang pertama adalah kelembapan. Maksudnya mikroorganisma dia suka berada di tempat yang lembab. Okay, dia suka sangat tempat lembab. Asal lembab tak? Ibihlah, naiklah pula. Lepas tu naiklah bakteria kuman pun naik. Dia suka kawasan yang lembab. Okey, faktor yang kedua adalah faktor cahaya. Okey, kalau faktor cahaya, contohlah bakteria. Okey, bakteria. Bakteria ni suka kawasan hot cerah ke kawasan yang gelap? Dia suka kawasan yang terang ataupun gelap? Mesti dia akan suka duduk tempat yang gelap.
Sebab bila gelap, lepas tu campur pula dengan lembab, lagilah cepat dia membiak. Okey, faktor yang ketiga adalah suhu. Okey, suhu. So bakteria ni ataupun kulat ni ataupun semua 5 jenis tu, dia suka berada di suhu yang tinggi, suhu yang sejuk ataupun suhu bilik. Ini 3. Sama ada dia suka duduk di tempat yang hot cerah, tempat hot panas, tempat yang suhu bilik ataupun tempat yang sejuk. Yang mana dia paling suka? Sudah pasti, bakteria ni, mikroorganisma ni, dia suka duduk di tempat pada suhu bilik. Suhu bilik ni berapa darjah Celsius? Suhu bilik adalah 37 darjah Celsius. Suhu bilik kan? Suhu bilik. Kalau panas dia suka tak? Dia tak suka panas. Sebab apa dia tak suka panas? Sebab bila panas dah, maksudnya mikroorganisma ni akan matilah. Akan matilah, baik panas laja. Kalau sejuk laja katalah kosong, takak beku. Dia suka duduk situ, dia tak suka sebab sejuk laja. Kalau sejuk laja, adakah mikroorganisma ni akan mati? Dia tak mati. Dia tak mati, cuma dia duduk diam. Dia duduk diam. Apa kita lah kalau sejuk lagu mana kan? Dia duduk diam, senyap, baik sejuk. Dia tarik selimut sejuk. Tapi dia tak mampu. Dia duduk diam. Jadi sebab tu kita kena ada peti sejuk tu. Kan? Jadi kesimpulan dia, mikroorganisma dia suka berada di tempat yang tempat pada suhu bilik. Suhu maksudnya ni lah. Macam ni. Macam mana duduk kat sana, kat situ lah dia suka duduk. Suhu bilik. Lepas tu faktor yang keempat adalah nilai pH. pH ni apa sebenarnya? pH ini adalah darjah keasidan ataupun kealkalian. Maksudnya buat-buat dia ni suka duduk di mana? Duduk berasid, suka duduk tempat yang beralkali ataupun dia suka sangat duduk tempat yang neutral. Agak-agak awak dia suka di mana? Berasid, beralkali atau neutral? Neutral. Mana dia suka duduk? Sudah pasti dah dia suka berada di kawasan yang neutral. Neutral maksudnya tanpa asid, tanpa alkali. Kalau asid dia mampu juga, kalau beralkali pun dia mampu juga. Jadi dia suka duduk tempat yang neutral, tidak berasid dan tidak beralkali. So last sekali faktor yang kelima adalah nutrien. Nutrien itu apa? Nutrien itu adalah sumber makanan. Maksudnya tempat ada makanan tak? Dia sukalah duduk. Tempat hak makanan dia tu dia sukalah duduk. Tak? Contoh kalau roti dia. Tiba-tiba ada roti lah kat meja. Roti tu kita tak makan. Teringat gitu dia. Siapa akan serat? Bapak dia lah. Sebab itu dia lah makanan untuk kulat. Kan? So kita duduk situ. Itu maksud dia nutrien. So ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So benda ni awak kena ingat lah. Faktor-faktor ni. Untuk yang ni perlu ada dalam awak punya buku nota. So kita flashback balik. Kita undur balik. Macam teacher ajak tadi. Kalau untuk faktor yang pertama, faktor kelembapan, dia berada paling aktif dia tempat yang lembab. Mikroorganisma dia suka berada di tempat yang lembab. Dia aktif lah. Kalau kering dia ada lagi, cuma dia kurang aktif. Maksudnya tempat tu kalau kering ni mesti kawasan itu panas kan sebenarnya. Kalau cahaya. Kalau cahaya, kalau kita tengok, kalau alga, alga ni dia membuat makanan dia sendiri ataupun alga ni kan dia warna hijau. Dia warna hijau, maksud dia membuat fotosintesis. Dia buat makanan sendiri kan. Jadi bila dia nak buat makanan sendiri, sebab dia warna hijau, so dia kena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, macam mana dia nak buat makanan? Sedangkan sumber cahaya itu merupakan cara dia untuk membuat makanan dia. Fotosintesis. Tapi hak lain, ulat, bakteria, kan? Dia ni suka berada di tempat yang gelap. So kita tengok pula untuk suhu. Penerangan mengenai suhu.
pada suhu 35 darjah Celsius hingga 45 ialah suhu optimum untuk bakteria itu membiak. Maksudnya dia suka berada pada suhu optimum, especially pada suhu bilik lah. Macam teacher cakap tadi, suhu bilik 37. So dia suka duduk situ. Tak, bagi dia tak mana-mana, dia boleh duduk. Tapi kalaulah pada suhu yang rendah, dia akan terencat. Maksudnya dia tidak dapat membiak. Dia terencat lah. Okey. Tapi kalau dia terlampau tinggi, contohnya pada 100 darjah Celsius, dia akan membunuh mikroorganisma. Okey, yang mana tengok tadi masa kita teacher tunjuk gambar kenapa kita perlu didihkan air, apa kita kena masak air. Sebab air dia mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Bila 100 darjah Celsius, tentu-tentulah faktor suhu. Jadi kan benda itu pada suhu tinggi yang sangat tinggi, dia akan membunuh mikroorganisma. So kena ingatlah. Awak kena ingat. Okey. Untuk nilai pH, pH tadi apa? pH tu adalah keasidan ataupun kealkalian. So dia suka berada pada pH yang neutral. pH 7. pH 7 adalah pH yang neutral. So nilai pH optimum maksudnya neutral lah. Dia kosong. Dia neutral. So dia di tengah-tengah. So pH kita ada 1 hingga 14. So dia berada di pH yang ke-7. Maksudnya di tengah-tengah. So dia neutral. Sebahagian je. Sebahagian saja yang boleh hidup dalam sedikit berasid dan sedikit beralkali sikit je. Tapi tidak semua, tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Banyak tak boleh hidup di tempat yang berasid ataupun beralkali. Untuk faktor yang kelima, untuk nutrien, so dia akan meningkatlah. Macam biasalah, semakin banyaklah mikroorganisma dengan kehadiran nutrien, iaitu makanan. Kalau tak ada nutrien macam mana nak membiak kan, sebab tak ada makanan. So kesimpulan dia, apa? Kesimpulan daripada faktor ini, saya nak tulis sekejap. Kesimpulan daripada faktor ini, awak kena tahu mikroorganisma ini dia sangat suka berada di kawasan yang lembap. So kebanyakan mikroorganisma dia suka berada dalam keadaan gelap. Kalau tu pula untuk suhu, mikroorganisma dia suka berada pada suhu optimum ataupun kita panggil dia sebagai suhu bilik. Dia suka. Untuk nilai pH, mikroorganisma pH 7 iaitu pH berapa panggil? 7 tu. Neutral. Neutral. Lepas tu bakteria mikroorganisma juga dia suka berada di kawasan yang ada nutrien. Nutrien tu apa? Nutrien itu adalah makanan. So 5 faktor ni awak kena tahu. So kena adalah dalam buku nota. Boleh? So ini adalah latihan. Latihan awak. So ni adalah latihan awak. Praktis formatif 1.1. So awak jawablah apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma. Mikroorganisma, apakah yang dimaksudkan adalah dengan mikroorganisma adalah organisma yang sangat apa tadi? Sangat kecil. Tengok nota minggu lepas. Namakan, nombor 2. Namakan 5 ciri, 5 kumpulan mikroorganisma. 5 teacher ayat tadi. Tulis. Apakah ciri-ciri? 2B. Apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan mikroorganisma kepada 5 kumpulan? So apakah ciri dia? Pun ada dalam nota awak minggu lepas. Nombor 3, namakan kumpulan mikroorganisma yang membiak secara aset. Kita dah belajar minggu lepas. Aset. Jadi 2 kan? Satu aset, satu lagi set. So hak mana membiak secara aset tapi dengan cara wujudnya spora. Spora. Aset ada satu belahan, ada 2 kan.
Ada. Ada. Satu spora, satu apa tu? Muko, pertunasan kan, pertunasan. Kumpulan kapurkah yang membiak secara spora? Okey, nanti awak tengok. Okey. Soalan nombor 4. Nyatakan dua struktur asas bagi virus. Bagi virus. Virus ni kita nak check ada apa? Ada dua. Dua struktur asas. So, ada dua. Okey. Tengok minggu lepas cakap. Okey, yang kelima, nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, macam teacher ayat tadi, baru je tadi. Okey, ada 5 faktor. Okey, yang keenam, soalan yang keenam, okey, dia beri satu gambar rajah, okey, bentuk dia tidak berbentuk, renyuk-renyuk repot tu pun teacher dah ajar minggu lepas. Okey. So dia kata apakah kumpulan mikroorganisma. Dia tanya kumpulan bukan dia tanya nama. Kalau nama dia adalah apa? Nama dia adalah ameba. Nama dia ameba. Soalan ni 6A dia tanya apakah kumpulan? Maksudnya ameba ni duduk dalam apa? Bakteria ke, virus ke, protozoa ke, kulak ke, alga ke. Pilih. Tengok. Okey, lepas tu nombor 6B, apakah struktur yang berlabel X? So X ni apa? So X ni apa? Lepas tu dan fungsi dia untuk apa? Untuk apa fungsi? Apa dia kena ada? Apa dia kena ada X tu? Okey, jadi ada 6 semua latihan awak untuk hari ini. Jawab dalam buku nota. Salin dulu nota kat sini, kat sebelum tu. Okey, 5 perkara tu sikit je. Lepas tu jawab praktis formatif 1.1, jawab semua. Semua ini teacher dah ajar, semua ni dah ajar dalam kelas minggu lepas. Tadi ke minggu ni tadi. Dah hari ni tadi. Soalan nombor 5 tu hari ni. Boleh? Boleh? Sikit je. Senang je. Bukan senang untuk berjaya, tapi senang je kalau dengan cara awak belajar. Okey. Jadi, so kita rasa teacher rasa dah habis kot. Okay, sikit je teacher nak ajarin, dia tak sikit banyak-banyak, nanti awak sakit kepala. Alright, so dah. So kita punya PDPR kita untuk hari ni dah settle. Hanya hari ni kita belajar, kesimpulannya hari ni kita belajar adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So, jangan lupa guys, tulis nota dan juga jawab 6 soalan tadi. Bawah buku nota juga. Okay, dalam buku nota sambung je. Okay, sambung sahaja guys. Very easy guys. Very easy lah. Orang lain tu malas-malas. Tu lantaklah dia. Tak payah. Kita yang rajin ni teruskan. Syarat kena dapat A. Gitu. Alright, so kita berhenti hari ini. So kita akan jumpa lagi besok. Okay, dengan PDPR, dengan subtopik yang seterusnya. So, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Bye. Bye guys.